Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Selamat bertemu kembali dalam video cikgu pada kali ini. Okey, pada kali ini kita akan pelajari tajuk yang baru dalam tingkatan 3. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada bab 3 teknologi reka bentuk teknologi dalam perniagaan. Okey. Reka bentuk dalam perniagaan. Okey, sebelum cikgu memulakan tajuk kita pada hari ini, kita lihat dahulu standard kandungan kita. Standard kandungan kita pada hari ini adalah reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Kemudian kita lihat pula standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.1.1 menyatakan maksud pemasaran. Dan seterusnya kita lihat kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat menyatakan maksud pemasaran dengan betul. Okey. Di sini cikgu nak anda faham dan boleh menyatakan maksud pemasaran dengan betul. Baiklah. Bila kita sebut pemasaran, apakah yang anda faham tentang pemasaran? Okey, pemasaran selalunya orang akan faham dia berkaitan dengan iklan. Okey, iklan ni selalunya orang gunakan untuk beritahu ataupun mempromosikan sesuatu produk. Tapi dalam tajuk ini kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi. Baiklah, kita akan lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pemasaran. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, kalau anda lihat cikgu punya slide, ada perkataan yang cikgu telah highlightkan ataupun cikgu gariskan di bawahnya, iaitu contoh perkataan barang, perkhidmatan, pengeluar dan pengguna. Okey, maksudnya pemasaran ni akan melibatkan barang ataupun perkhidmatan. Okey, perkhidmatan ataupun barang ni diperolehi daripada pengeluar, kemudian dia akan diberi kepada pengguna. Okey, ini adalah perkara penting apabila kita menyebut maksud ataupun definisi pemasaran. Okey, untuk lebih faham lagi, mari kita lihat gambar ini. Okey, contohnya ini. Okey, ini adalah contoh pengeluar. Pengeluar contoh di sini cikgu gunakan adalah proton. Okey, kilang proton menghasilkan kereta. Jadi dia adalah pengeluar. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, nampak ada orang dengan kereta. Okey, bermaksud orang ini adalah pengguna. Orang ini menggunakan kereta yang telah dikeluarkan atau kereta yang telah dihasilkan oleh pihak proton. Baiklah, seterusnya kita lihat pula salah satu maksud definisi yang telah diberikan salah seorang penulis. Okey, salah seorang penulis ni dah menulis lebih kurang 60 buah buku berkaitan dengan pemasaran. Okey, antara buku penulisannya adalah Principle of Marketing. Siapakah dia? Okey, mari kita lihat. Okey, orang tersebut ataupun individu tersebut bernama Philip Kotler. Okey, Philip Kotler ni dia cakap pemasaran adalah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi pertukaran dan nilai antara satu sama lain. Okey, kalau anda nak tengok muka Philip Kotler ni, anda boleh rujuk buku teks anda, muka surat 125 di bahagian info Bistari. Okey, dia kata proses sosial dan pengurusan. Okey, maksudnya kita ada sosial tu, maksudnya kita ada perhubungan di antara satu individu dengan individu ataupun organisasi dengan organisasi yang lain yang mana melibatkan pengurusan. Dia ada urusan, okey, ada siapa yang jual, siapa yang beli, siapa yang uruskan stok contoh. Kemudian untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, apa yang pengguna perlu, apa yang pengguna nak, okey, menerusi pertukaran. Dia tukarlah. Okey, dia tukar ni maksudnya bila kita beli barang, kita akan dapat barang dan kita akan bayar duit. So, jadi pengeluar akan dapat duit. Itu adalah nilai. Okey, nilai yang dipersetujui di antara pengeluar dan juga pengguna.
Okey, baiklah seterusnya kita akan lihat pula peta alih dalam bidang pemasaran. Okey, ini adalah peta alih dalam bidang pemasaran. Yang pertama adalah keperluan dan kehendak. Okey, yang kedua adalah permintaan. Yang ketiga adalah produk. Yang keempat adalah nilai. Yang kelima pertukaran. Yang keenam adalah urus niaga dan yang ketujuh adalah pasaran. Kalau anda lihat ini sebenarnya dia meliputi semua dalam bidang pemasaran. Okey, kita nak hasilkan pemasaran, kita tengok keperluan dan kehendak pengguna. Adakah ada permintaan ataupun tidak? Bila ada permintaan baru kita buat produk. Okey, kemudian produk itu akan dinilaikan. Okey, bila dinilaikan, bila kita nak jual, kita akan buat pertukaran. Bila berlaku pertukaran, bermaksud akan berlaku urus niaga. Okey, berlaku urus niaga tu di mana? Dalam pasaran lah. Okey, ini secara umum carta alih dalam bidang pemasaran. Seterusnya kita akan lihat kepada uh, aliran proses produk, okey, daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, seterusnya kita akan lihat aliran pemasaran produk daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, daripada pengeluar kepada pengguna. Dalam tajuk ini cikgu akan gunakan contoh dia adalah contoh kilang proton, okey, ataupun produk kereta proton, okey. Yang pertama, okey, yang pertama dia akan melibatkan pengeluar. Okey, kemudian daripada pengeluar dia akan pergi kepada pergudangan. Seterusnya pergudangan akan pergi kepada pengangkutan. Seterusnya pengangkutan akan pergi kepada promosi. Okey, seterusnya promosi akan pergi kepada perniagaan. Kemudian perniagaan akan pergi kepada ada dua. Okey, selepas perniagaan dia ada terbahagi kepada dua iaitu pengguna akhir dan juga pengguna organisasi. Okey, dia ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada lebih kurang 8. Cikgu ulang balik. Yang pertama dia ada pengeluar. Yang kedua dia ada pergudangan. Yang ketiga dia ada pengangkutan. Dan yang keempat dia ada promosi. Kelima ada perniagaan. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir dan juga pengguna organisasi. Baiklah, mari kita lihat secara lebih mendalam lagi setiap satu aliran dalam pemasaran ini. Okey, kita tengok dahulu yang pertama iaitu pengeluar. Okey, cikgu gunakan proton. Okey, cikgu gunakan proton. Pengeluar kilang proton ni akan menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Maksudnya pengguna. Okey, pengguna ni dia nak gunakan kereta. Okey, kereta yang bagaimana jadi pihak proton ni ataupun pihak kilang proton ni perlu tentukanlah. Dia nak hasilkan kereta yang bagaimana sebab ada kereta tu berbentuk compact ataupun berbentuk sedan. Okey, macam kereta dia macam-macam jenis. Ada sedan, ada SUV, ada MPV. So dia kena tentukan jenis ataupun jenis kereta yang hendak dihasilkan. Okey. Seterusnya adalah pergudangan. Okey, gudang. Gudang biasanya kita nak simpan barang. Okey, kita nak simpan. Okey, apa yang berlaku di pergudangan adalah kegiatan menyimpan produk di dalam gudang. Okey, di sini selalunya aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus akan dilakukan. Okay, tapi kalau dekat kilang proton dia tak adalah membungkus. Tapi kalau dekat kilang makanan ataupun kilang yang lain mungkin akan ada aktiviti melabel dan juga membungkus. Selalunya aktiviti ini akan berlaku di peringkat pergudangan. Seterusnya adalah pengangkutan. Okey, aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh tadi kita dah hasilkan produk. Okey, kita dah hasilkan kereta. Jadi kereta ni contoh kalau anda tahu kilang proton yang ada dekat Malaysia adalah dekat Tanjung Maling. Jadi bila dia nak agihkan ataupun nak hantar kereta-kereta ni ke seluruh negara, dia akan gunakan pengangkutan. Maksudnya dia akan agihkan produk-produk ni dari satu tempat ke tempat yang memerlukan. Okey, seterusnya adalah promosi. Okey, yang seterusnya adalah promosi iaitu aktiviti pengiklanan, promosi jualan, jualan langsung dan publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk.
Okay, promosi ni perlu supaya anda akan tahu ataupun pengguna, kita sebagai pengguna akan tahu wujudnya produk baru. Contoh, okay, baru-baru ni kalau kita tengok bukan Proton kita contoh tengok baru-baru ni produk baru mengeluarkan satu produk baru, kereta apa? Kereta Activa, okey, contoh dia dah keluarkan promosi. Jadi baru anda tahu, kalau dia tak melakukan promosi, anda tak akan tahu. Okey, jadi tujuan dia adalah untuk memperkenalkan produk. Tak kisahlah sama ada kereta ke, makanan ke, kita akan melakukan proses promosi. Okey. Seterusnya adalah perniagaan. Perniagaan adalah aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, dekat sini perniagaan maksudnya kita ada satu tempat yang mana kita melakukan aktiviti, kita nak jual beli, sama orang nak jual beli produk ataupun khidmatan, okey, bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Tak kisahlah dekat kedai ke, dekat warung ke, dekat gerai tepi jalan ke, itu adalah tempat ataupun aktiviti perniagaan anda dijalankan. Okey, seterusnya adalah bila kita dah buat tu, dah sampai dekat tempat yang kedai ataupun tempat yang kita menjalankan aktiviti perniagaan adalah pengguna. Pengguna dekat sini selalunya ada dua, adalah pengguna organisasi. Pengguna organisasi ni selalunya dia beli produk untuk digunakan dalam kegiatan perniagaan seperti sewa teksi dan sewa beli. Kalau pengguna organisasi ni macam cikgu sebut, dia kata guna untuk teksi sewa beli. Tak termasuk kepada teksi. Kalau contoh orang tu pengusaha syarikat pengangkutan, dia akan beli lori untuk menjalankan perkhidmatan pengangkutan kepada orang-orang lain lah. Okey, tak sendiri teksi. Contoh siapa lagi yang dia gunakan, contoh kita nak gunakan contoh syarikat pengangkutan ataupun JNT, dia nak gunakan kenderaan, dia nak gunakan lori, okey. Jadi itu adalah contoh. Produk tersebut, contoh dia beli kereta, dia beli motor adalah untuk keperluan organisasi tersebut ataupun keperluan sesuatu syarikat tersebut. Itu adalah pengguna organisasi. Manakala pengguna yang seterusnya adalah pengguna akhir, okey, pengguna akhir. Pengguna akhir. Okey, pengguna akhir ni adalah kita selalunya pengguna yang membeli produk bagi kegunaan peribadi, keluarga ataupun isi rumah. Maksudnya dia beli produk tu untuk guna diri sendiri. Okey, untuk diri sendiri dia ataupun keluarga dia ataupun isi rumah. Maksudnya isi rumah tu maksudnya kalau ada dalam rumah dia tu ada ayah dia ke, ada datuk dia ke, maksudnya dia nak gunakan produk tu untuk seisi rumah. Okey, pengguna itu yang kita sebut sebagai pengguna akhir. Okey, cikgu harap anda faham apa yang dimaksudkan dengan proses apa yang dimaksudkan dengan definisi pemasaran. Okey, bila kita sebut pemasaran, dia adalah aktiviti yang menyalurkan barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Bila anda lihat dekat cikgu punya catat alih pemasaran daripada pengeluar kepada pengguna, anda akan lihat ada dua jenis pengguna, iaitu pengguna organisasi dan juga pengguna akhir. Kalau pengguna akhir tu maksudnya pengguna secara individu. Kalau organisasi maksudnya digunakan produk tu untuk sesuatu organisasi ataupun sesuatu syarikat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu hanya cover satu sahaja, iaitu 3.1.1 sahaja, iaitu menyatakan maksud pemasaran. Cikgu harap anda faham. Kalau tidak faham, anda boleh PM tepi cikgu. Okey, PM. Cikgu tanya apa yang anda tak faham. Jadi, cikgu harap anda boleh salin nota berdasarkan video cikgu ini. Itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa di kelas yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.